Okay. So for this tutorial 6, your midterm exam on next week will cover until this topic, which is integer. There is no question about algorithm. There is there are 5 topic which is satu ialah lecture 1, lecture 2, lecture 3, lecture 4 and lecture 5. There is no algorithm topic in the midterm exam. Okay, clear eh? Okay, ada soalan tak berkenaan tu? Okay, kita punya midterm exam nanti is subjective. You have to prepare your A4 paper, blank A4 paper, then you have to write it by handwriting. It's more easier if you write by hand, right? Okay, then you have to compile it. I give you some time which is lepas habis tu, contohnya pukul 8.30 kita mulakan, 8.30, 9.30, 10.30. So saya bagi dari 10.30 malam sehingga 10.45 malam untuk compile dan submit through YouLearn. After 10.45 tu kalau lambat saya dah tutup saya punya submission. Okay, harap faham tak ada orang yang tertinggal. Maksudnya kalau dia dah buat, maksudnya habis 10.30 terus compile. Jangan buat lagi, jangan nak tanya-tanya kawan lagi. Okay, that's the important thing that I want you to know. Sebab takut tak sempat nak submit. Okay, because kalau ada connection problem ke apa ke kan. Okay, so now it is this is tutorial 6. Okay, tutorial 6 ni actually this topic you already learn it from subjek apa? Yang ni. Kita dah belajar kan through networking punya subjek. Apa saya pun tak ingat. OSK kamu punya subjek ni yang kita nak convert from decimal to what type ni. Okay, so yang ni saya tak terangkan sangat dan saya tahu kamu boleh tekan calculator pun untuk kira yang ni kan, betul tak? Okay, so sekarang yang okay, yang ni saya bagi jawapan akhir je, boleh? Saya nak fokus yang dekat yang page number 2 tu. Okay, yang ni saya bagi jawapan akhir. Tapi jawapan akhir pun kamu sebenarnya tekan calculator dah betul lah tu. Nak ke jawapan akhir? Boleh nak. Nak. Okey, 100. Tapi jawapan akhir saya ni saya tak kira tau. Kamu semak balik Kalau salah, sila maklumkan. 001. This is base 2, right? Okay, for number 1. Okay, for number 2 is... Okay, number 2 ni ialah jawapan dia kat atas ni. Okay, it is 1, 1. Lepas tu 1, 1, 1. 0. Okay, then 0, 1, 1, 1. Okay, base 2. And for number 3 kat sini Number 3 is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Ada 3 je. 1, 2, 3. Okay, sampai sini je. Okay, this is base 2. Okay. Yang ni ialah 2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 dan sambung kat bawah ni 0, 0, 0, 1. Ni ialah base 2. Okay, so sekarang ni ialah jawapan untuk problem 1. And for problem 2, kita nak convert kepada octal, decimal dan hexadecimal, right? Okay, so now for number 2, banyak pula Okay.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, okay, fine. Yang ni ialah bila dia convert kepada octal ni, dia akan jadi 33 base 8. Okay. Kalau lepas tu ialah 27 base 10. And another one is 1B base 16. Okay, so for this number 2 ialah base 8 dia ialah 360 and base 10 dia ialah 240. Okay, this is base 8, 8 kecil This is 10, base 10. And another one is base 16 which is F kosong, base 16. Okay, so for this number 3 ialah apa? Ialah 5, 2, 5, 2 asas 8. Okey, lepas tu ialah 2, 7, 3, 0 asas 10 dan seterusnya ialah A asas 16. Okay, this is the answer for problem 1 yang baris yang pertama. Okay, for problem 2 baris yang kedua, tadi problem 2 baris kedua. Okay, this is what? Okay, kita daripada octal kita nak convert, kita dapat ialah 1, 1. Sini ialah 0, 0, 0 dan 0, 1, 0, 0 base 2. Okay, for the base 10 ialah kita dapat 900 base 10. Okay, then kita ada 3, 8, 4 base 16. Okay, then for number 2 ialah 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 dan 1, 1, 1, 1. This is base 2. Dan yang ni ialah 1, 2, 9, 5 base 10 and then 50 F base 16. Okay, yang ni nanti yang saya padam-padam tadi, yang ni saya record, nanti saya letak dekat dalam Ulearn So you can check. Okay, tapi yang ni soalan ni salah ni. Ni ialah base 8. Bila dia base 8, kita tahu soalan ni salah. Kenapa? Sebab kat sini 9. Dia tak boleh lebih daripada 8 lah kan. Kat situ. Dia tak boleh lah. Betul? So 9 ni tak boleh lah. So soalan ni salah. So saya tak bagi jawapan saya. So boleh saya buat. Okay. Ada soalan. Tak ada, saya teruskan ya. For problem 2 yang lain yang ketiga ialah okay, so kat sini daripada base 16 kita nak convert kepada binary, octal and decimal. Okay. So dekat sini ialah apa? Binary panjangnya. Okay, so sebab kat sini ialah 1, 0, 1, 0. Ialah 1, 0, 1, 0. Sekejap saya rasakan ni. Kita boleh ubah pen lain lah. Okay, so yang ni saya tak ni sangat, tapi dalam exam mungkin ada kod soalan ni. Soalan tak siap lagi ni minggu depan exam. Okay, 16 ialah ni 1, 0, 1, 0. Lagi ini ialah 1, 0, 1, 1, 1, 0. 1, 1 dan seterusnya ialah 1, 0, 1, 0. Ini ialah base 2. Okey, so daripada base 16 nak tukar kepada base 8, dia akan jadi 1, 2, 5, 6, 7, 2 asas 8. Okey, dan kepada decimal dia ialah 43, 9, 6, 2. This is decimal punya value. Okey, so then yang ni. Okey, 16 ni. Okey, yang ni lagi panjang.
Okey, ini akan dapat 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 dan 0, 0, 0, 1 asas 2. Jawapan untuk desimal dia. Okey, untuk oktal oktal dia ialah apa? Ialah 7, 7, 2, 6, 3, 4, 1 base 8. Dan for desimal ialah 2, 0, 7, 5, 8, 7, 3 base 10. Okay, then yang last sekali, yang ketiga ni saya buat jawapan dekat atas Okay, yang kat atas ni, okay, jawapan dia ialah untuk binary ialah 1, 1, tapi mungkin saya ada tersalah kot. Tak tahulah, kamu semak nanti balik. 1, 1, 0, 1. Lepas tu ialah 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 dan 1, 0, 1, 0 base 2. Okey, saya rasa kalau guna calculator kamu tak dapat nak cari base 2 ni sebab dia banyak. Kan betul tak? Kamu punya calculator punya constraint because of the digit. Dia boleh masuk input digit tu sikit kan. So the only way you want to solve this you have to know the fundamental punya conversion Okay, so lepas tu kita nak octal pula. Octal dia akan jadi 6, 4, 3, 5, 5, 3, 3, 2 is 8. And another one is base 10, dia akan jadi 13, 7, 5, 3, 0, 5, this is 5, 5, 0, asas 10. Okay, this is the answer for problem 1 and problem 2. Okay. Saya rasa conversion ni kamu tak ada masalah Boleh kan? Okay, how many participants? So, kita ada 7 orang sahaja pagi ni. Baik. Okay. So, kita tak payah tunggu yang lain tu kita jalan terus sebab kamu dah datang awal so saya ikut kamu punya ni lah kan. So, tanyalah because of datang. Saya tak kisah tak ada student ke sebab saya record dan lagi satu ambil peluang ni sebenarnya you only can meet your lecturer while do the online right. So kita ada itu je peluang kita nak tanya soalan. So kalau lepas ni kita tak ada online macam ni so kita tak adalah nak apa kalau kita tak faham kita tak boleh nak tanya soalan kan, betul tak? So now for this, okay, prime factorization. How can we find this prime factorization? Okay, before that, okay, kita tengok yang ni. Nampak tak integer punya nota ni? Nampak. Okay, so sekarang kat sini, kalau prime number tu apa? Is greater than 1, call prime if and only if positive factor of P are 1 and P saja. Dia boleh dibahagikan dengan diri dia sendiri ataupun 1. Okay, so now it is how can we find the prime factorization? Okay, this is the way. Okay, kita nak cari 100 ni dalam bentuk prime number je. That what we call prime factorization. Okay, this is how we find the 100 ni dekat dalam nota ni. Okay, there is one theorem dekat sini kata trial division. Yang ni dia bagi tahu bahawa dia punya prime number mestilah lebih kecil daripada punca n. Kalau dia wujud, prime number dia ialah lebih kecil daripada punca n. Okey, so sekarang kalau 101
kita kalau kamu faham kan example untuk theorem tu kata apa, so kita tak payah nak cari terlampau banyak prime number dia. Okay, prime factorization dia kalau ni macam ni kan 101. So bila kita cari punca, kat sini punca dia berapa? Punca dia 10, betul? Okay, jadi sekarang kita tahu prime number yang ada 101 ni kita boleh uji dekat situ ialah antara nombor 2, 3, 5 dan 7 saja. Jika yang ini dah kamu uji, so tak perlu nak cari 11, 13, berapa lagi? 17, so tak perlu. So cukup sampai 7 by using the previous punya theorem tadi tu, trial division tu. Okay, so now 101 ni. Kita tahu dia ialah apa dia punya prime factorization dia. Okay, contohnya macam ni kan 707,007 ni. So kita tahu kat situ punca dia ialah 83. So sekarang kita boleh uji daripada prime number dia ialah 2, 3, 5 je. Okay, dekat situ. So kita dapat 2, 3, 5 ni. So kita tahu bahawa dia boleh dibahagikan, tak boleh dibahagikan 2, 3, 5 tetapi 7 dia boleh. So sekarang kita dah berhenti dekat 7. So sekarang 7 kali 101. Okey, 1001. Okey, 1001 ni 7 kali 1001. Faham tak ni? Kalau tak faham tanya tau. 7 kali 1000 1001. Okey, so sekarang kita tahu bahawa prime dia ialah 7 mula-mula. Okey, lepas tu kita ada 1001. So 1001 ni kita tak payah nak uji dia daripada 2, 3 dan 5 because previously we stop at 7. Okay, so now we continue with 7. 1001 ni bahagi 7 ialah 143. So dia ialah 7 kali 7 kali 143. Nampak tak kat sini? So we already get the factorization dia ialah 7. So kita ada 143 sekarang kat sini. So now 143 just now kita tak perlu nak uji bermula daripada 2, 3 dan seterusnya. But we have to begin with 7 now. Boleh tak 143 ni bahagi dengan 7? So tak boleh. So bila dia tak boleh, we move one number ahead. Which is lepas 7 prime number kita apa? 8 bukan, 9 pun bukan, 10 pun bukan, 11, right? So 143 bahagi 11 kita dapat 13. So dia ialah 7 kali 7 kali, okey, 143 ialah 7 kali 13. Okey. So now here we already get, okey, nampak tak? 7, 7, 3, 7 dan 13 ni is prime number. Okay, so we berhenti kita punya pencarian. So now we get the prime factorization for 7007 is inilah 7 kuasa 2 ke just now? Saya salah ke? Rasa macam 3 kan? Notan. Rasanya cuba kamu buat 7 kuasa 2 kali 11 kali 13 dapat berapa? Sekejap saya ambil kalkulator ya. Kat sini 7 kali 7 kali 11 kali. Madam, tadi kan kita bahagi dengan 11. 143 bahagi 11. Kat mana? Saya salah satu. Kat mana tu? Just now bagi dengan 7. Okey, kita dah dapat 1. Okey, Langkah ke-5. 7. Okey, langkah ke-5. Oh, kita dah tak ada bahagi dengan 7. So kita bagi dengan 11. So 11 kali 143. Oh, okey, sebab tadi saya ada 7 lagi satu dekat sini kan? Okey, faham, thanks. Okey. So now it is 7 tapi kamu faham walaupun saya salah tadi. Boleh nampak tak how can we get the prime factorization? Tak perlu uji semua number prime by using this theorem. Okay, so now we move to answer the tutorial question. So now here kita nak cari ni prime factorization dia untuk 88.
Okay, so kita cari prime factorization untuk 88 ialah apa? Dia ialah just now kita tahu bahawa yang ni kalau kita tak guna teorem tu pun kita dapat kot. Ni ialah boleh juga guna teorem sebab kita nak tahu punca 88 kita nak berhenti dekat prime number yang berapa. So we can get that. Okay, this is 2 kali 44, right? 88. So kat sini ialah 44 ialah 2 kali. Okay, so now here ialah 2 kali 44. This is the first step. Okay, the second step is what? 2 kali 2 kali 22, right? Dan seterusnya 22 ialah 2 kali 11, right? 2 kali 2 sebab kita dekat 2 ni, so we continue with 2 which is 2 kali 2 kali 11. Okay, so now we know that the prime factorization for 88 is what? Ialah 2 kuasa 3, this is 3, kali 11 kuasa 1. Okay, clear? Nak cari prime factorization? Okay, this is the first example. Okay, this is 2 kuasa 3 kali 11 kuasa 1. Okay, so for number 2, kita boleh cari prime factorization dia dengan dapat apa? Ini saya bagi jawapan saja, boleh? Boleh. Okey, kat sini ialah 2 kuasa 1 kali 3 kuasa 2 kali 7 kuasa 1. Okey, so for number 3 ialah apa? Number 3 ialah 17 kuasa 2. And number 4 ialah 3 kuasa 6. Number 5 ialah 29 kuasa 1 kali 31 kuasa 1. Dah kalau nombor dia besar-besar macam ni 899 ni, you have to use the theorem which is you want to know the dia punya prime tu sampai nombor berapa saja. So 89 square root of 899. So kita dapat berapa? So kita tahu bahawa dia punya prime factorization takkan lebih daripada that particular number. Okay, so now here is what? 1111 ialah 11 kuasa 1 kali 101 kuasa 1. And here 20201 ni ialah prime number. This is prime number. We can't find the factorization dia. Okay, so here is what? Yang ni. Ni ialah kalau yang ni dia ialah prime number, maksudnya memang kita kena guna 20201 punca kuasa dapat berapa. Okay, so uji nombor dapat berapa. Okay, so uji nombor yang di dalam yang lebih kecil daripada nombor yang kita dapat tu saja. Kalau kita dah uji yang itu, berhenti. So kita boleh simpulkan ini ialah prime number. Okay, so nombor 8 ialah 2 kuasa 1 kali 3 kuasa 3. Dekat sini ialah 5 kuasa 1. This is kali 5 kuasa 1 kali 7 kuasa 1 kali 13 kuasa 1 kali 37 kuasa 1. Okay, so this is the answer for problem 3. Okay, for problem 4, yang ni saya nak, before we continue with Euclidean algorithm, I want you to know how to find the GCD and LCM by using the prime factorization first.
Okay, so kita cuba buat yang mana ya? Okay, kalau kita tak nak buat nombor ni besar sangat. Okay, kita cuba ni. GCD. Kita nak cari GCD 32 dengan 40 berapa? 32 dengan 48. Cuba cari GCD dia by using prime factorization. First, please find prime factorization for 32. 32 prime factorization ni berapa? Siapa dapat? Dia ialah 2 kali berapa? 32 ni? 2 kali 16 eh? Okay, lepas tu cuba cari prime factorization untuk soalan ni. Okay, kita mula dengan 32 dulu. Dia ialah 2 kali 8. And another 2 kali 4. And the 2 kali 2. So we know that the 32 prime factorization dia berapa? 2 kuasa berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Right, 2 kuasa 5, 32. Betul tak? Saya salah, 2 kuasa 5 kan? Betul kan? 2 kuasa 5, 32. Betul, madam. Betul. Okay, so sekarang kat sini 48. Cari prime factorization dia dulu. 48 ialah 2 kali berapa? 24 eh? 48, 2 kali 24. Okay, so sekarang kita dapat 2 kali 12. 12. And another number is 2 kali 6, right? And 2 kali 3. Okay, so here we know that the prime factorization for 48 is 2 kuasa 1, 2, 3, 4. 2 kuasa 4 kali 3 kuasa 1. Okay, sebab soalan dekat tutorial dia tak tanya macam mana cari GCD guna prime factorization. Okay, so now by using prime factorization, we know that our value for GCD for these two number ialah apa? Macam mana kita nak cari? So kita tahu bahawa dekat sini ada 2 kuasa 4, 3 kuasa 1. But here we don't have the 3, right? But we can put the 3 here. 3 kuasa 0. Okay. Dia still nombor yang sama juga kan? 3 kuasa 0 ialah 1, right? So now we know that, okay, so kita ada 2 dan 3. So kita tahu kat sini kita ada 2 dan 3. Okay, so for GCD dia, GCD nampak tak kat sini? 4 dengan 5. Untuk GCD, ambil yang paling rendah, right? Ikut nota. 4 kuasa dia. Kuasa 2, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Yang paling rendah ialah 2 kuasa 4. Dan dia darab dengan 3 kuasa 1 dengan 3 kuasa 0. Yang paling rendah ialah 3 kuasa 0. So, kita tahu bahawa kat sini GCD untuk ini ialah 2 kuasa 4. Iaitu berapa? Nanti dapatlah 2 kuasa 4 ialah berapa? Nanti dapat satu value. This is the GCD for that particular number. Okay, so LCM, lagi satu ialah LCM. LCM pun dia tak tanya juga dalam tutorial ni. LCM 32 dengan 48. Macam mana kita nak dapat dia punya value for LCM? Sama juga by using the prime factorization here. We know we have base 2 and base 3, right? So we have base 2 kali dengan base 3. Okay, so LCM dia ialah apa? 2 kuasa 4 dengan 2 kuasa 5 ambil yang paling tinggi, which is 2 kuasa 5. Dan
3 kuasa 1 kali dengan 3 kuasa 0 ambil yang paling tinggi ialah 3 kuasa 1. So darabkan 2 kuasa 5 kali 3 kuasa 1 dapat nombor apa? So this is the value for LCM and this is the value for GCD. By using this prime factorization, we can find the particular LCM and GCD. By using the prime factorization tadi tu lah kan. Okay, ada soalan tak kat situ? Boleh saya buat contoh lah. Sebab kat dalam tutorial ni tak ada. Just saya cakap ni supaya kamu alert that this is also important. Okay. So that's how we find the GCD and LCM by using prime factorization. Then for problem 4. Here we want to find the GCD by using the Euclidean algorithm. Okay, yang ni ada siapa buat tak? Faham tak Euclidean algorithm? Sini Euclidean algorithm. Macam mana dia cari? This is the algorithm dia. Okay, so here dia nak cari kita punya baki kat situ kan. Macam ni kita kena cari dia punya yang apa? Yang remainder kali apa divisor tu. Okay, this is the remainder dia. Okay, so now here we can find the GCD. GCD dia apa? GCD dia ialah satu baki yang sebelum kosong tu. That's the GCD. Okay, so kita tengok soalan ni. Macam mana kita nak buat? Okay, so here. Cuba kamu nak buat soalan nombor berapa? Saya tak buat semua Cepat. Kamu dah buat ke? Sekejap buka calculator sekejap. Buat tak? Faham tak? Dah buat. Okey, ada soalan tak? Okey, tak akan saya bagi jawapan dululah ya. Kalau ada yang salah ke yang bagi yang dah buat, saya letak jawapan. Okay, for first one, jawapan dia ialah 1. And for the second one, GCD ialah 139. And the third one is 1 and 3. And this is the jawapan dia 111. And the number 6 is what? 11. Okay. This is the final answer. What is the GCD? Sebenarnya kalau guna prime factorization ke GCD guna Euclidean algorithm pun jawapan kita akan sama juga. Okay. So kita nak buat nombor berapa ni? Tadi betul tak Fakira? Fakira buat semua betul jawapan? Alhamdulillah. Okay, bagi yang tak buat tu kamu rasa kamu nak saya tunjuk yang nombor berapa? It's okay. I know. Because kita dah mula banyak assignment apa semua kan. But we have to learn together. Ambil peluang, kamu datang kelas saya, so kamu dah faham dah Euclidean algorithm. So sekarang kamu nak saya tunjuk nombor berapa? Bagi yang tak buat lagi tu. Kita mula daripada 1 lah kan? Saya ambil 2 contoh lah kat dalam yang ni. Nanti untuk another section tu saya ambil lagi 2 contoh. Saya ambil nombor lain. Okay, jadi kamu boleh tengok discussion punya recorded untuk kedua-dua section. Okay, so now here for number 1, if we want to find the GCD by using the Euclidean algorithm, here is GCD 123 277. So macam mana? Mula-mula ialah the first equation we get it by kita ada 2 ini kan between these two number, find the largest one, put it dekat sebagai perkara rumus. 277 sama juga dengan berapa kali 1 2 3 dan berapa pula baki dia untuk dapat 277. Sekarang ni cuba kira berapa? Maksudnya 277 bahagi 123 dapat berapa? Dapat 2 point something, right? Macam tu kan, lebih kurang. Betul tak? Fakira, betul tak? Betul. Okay, so dia ialah 2 kali something, betul tak? 2 kali 1, 2, 3. Dan baki dia berapa? Baki dia ialah 31. 31. Okay, so sekarang the second equation ialah ambil yang ni. 1, 2, 3
sama juga dengan, okey, ambil baki dia. Baki dia ialah 31. So dia ialah 31 kali berapa? Kali berapa? Lepas tu tambah baki dia dapat 1, 2, 3. Ha. 31 kali berapa tu? 1, 2, 3 bahagi 31 dapat 3 point something, right? 3. Dia ialah kali 3 campur dengan berapa baki dia kat sini? 3. 30. 30. So, the same process, put 31 in front. 31 is equal to berapa kali 30 dan tambah baki dia sama dengan 31. 1, right? 1 kali 30, 30. So, 30 campur 1 dapatlah 31. So, sama juga until you get the remainder baki dia ni kosong. Okay, so ambil yang ni. 30 sama juga dengan, ni kan 1 kan? Okay, sama juga dengan 1. Okay, kat situ ialah 30 kali 1 campur kosong. Okay, so bila kita dapat remainder kita kosong, so berhenti. Then we get our GCD value here. 1 baki sebelum kosong ni ialah 1. So jawapan dia ialah, GCD dia ialah 1. Boleh? Okay. For another one. Kita nak buat soalan berapa? Kita cuba buat soalan 4 lah ya. Okay, untuk soalan 4 ni, okay, kita ada berapa tu? Ambil yang besar, 54. 5, 4, 3, 2, 1. Sama juga dengan berapa kali 1, 2, 3, 4, 5. Untuk dapat 5, 4, 3, 2, 1. Kali berapa? Dapat tak? Kali berapa tu? Kali 4, right? 4. Campur dengan berapa? 4 kali tu campur kat sini. Alah, saya tak cukup tempat lah. Okey, kat sini campur dengan, okey, ni ialah apa ni? 49, 4, 1. Okey, kat sini kita letak kat bawah. 49, 4, 1. This is the first equation. Okay, then we get numbers, second equation by putting yang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kita letak dekat depan. So, ambil baki dia 4, 9, 4, 1. Lepas tu, kali berapa untuk dapatkan 1, 2, 3, 4, 5 ni? Kali dengan 2. So, baki dia berapa? 2, 4, 6, 3. Okay, so now we have here 4, 9, 4, 1 sama juga dengan 2, 4, 6, 3 kali berapa? Dapat 4, 9, 4, 1 kali dengan 2. Lepas tu dia kena tambah dengan 15 dekat sini. Untuk dapat 4, 9, 4, 1. Lepas tu sama juga prosesnya, letak 2, 4, 6, 3 dekat depan. Sama juga dengan, macam mana tu? 15. 15 kali berapa dapat 2, 4, 6, 3? 15 kali 14. Campur dengan berapa? Campur dengan 3. Okay, so now we get what? Here. Kita dapat apa? Kita dapat 2, 4, 6, 3 sama juga 14 kali 15 campur 3. So, yang ni depan sekali ialah 15. Okay, so sekarang ialah 5 kali 3. 3 yang ni kan? Okay, campur kosong. So, sekarang kat sini jawapan kita untuk ni, GCD ni ialah berapa? Jawapan ni ialah 3. So, this is the GCD for number 4. Dapat jawapan. Okay, this is the
Euclidean algorithm punya extended because we want to find the linear combination. Okay. If you want to find the linear combination for number 1 just now, kita kena ada nilai yang kita dapat GCD daripada Euclidean algorithm just now. Okay, so jadinya dekat sini kita punya, saya cuba nombor 1 Okay, untuk nombor 1, macam mana kita nak cari linear combination dia? Okay, mula-mula tadi ialah kita punya, by using Euclidean algorithm, ini punya soalan ni sebenarnya berkait. Maksudnya yang ni lepas kita dapat yang nombor 1 ni, kita cuba buat nombor 1 daripada problem 5. Kita sambung dia. Okay, so sekarang dekat sini, sebab tadi dah terpadam, okay, dia ialah 277 sama juga dengan 2 kali berapa? 1, 2, 3 campur 31. Okey, lepas tu kita ada 1, 2, 3 sama juga dengan berapa kali 31? Dia ialah 3 kali 31 campur 30 for second punya equation. Then the third equation kita ambil macam tadi kan, nak cari Euclidean algorithm tu ialah 31 sama juga dengan berapa? Berapa kali 30? 1 kali 30. 1 kali 30 campur baki dia ialah 1 sebab 31 kan sini. So sekarang kita ambil 30 sama juga dengan 30 kali 1 campur 0. Okay, this is the step for Euclidean algorithm. So now we want to find the linear combination for problem 5 pula. Okay, so sekarang ini ialah equation yang pertama kita. Yang ni ialah equation yang kedua. Yang ni Pak Kira dah dapat dah. Ini ialah equation yang ketiga. Dapat? Okay, Alhamdulillah. Okay, so kat sini ialah equation yang keempat. Okay, so now by using these 4 equation, okay, so sekarang kita mulakan yang daripada yang satu sebelum akhir. Okay, kita mulakan satu sebelum akhir. So sekarang jadikan, okay, so this is the remainder, right? 1. Okay, so now jadikan dia sebagai perkara rumus. Okay, so yang ni saya dah mula buat nak cari linear combination. Saya guna pen warna purple lah. Okay, so now we want to find the linear combination. We choose the equation yang satu sebelum akhir tu, which is ini. So jadikan remainder tu sebagai perkara rumus. 1 sama juga dengan, okay, so now it is 31 minus 1 kali 30. Okay, this is from equation 3. So this become 3.2. Okay, after we get the 3.2, so now here from equation yang kedua, kita tahu remainder 30 ada dekat sini. So, kat sini daripada equation yang kedua ni, kita buat 30, jadikan dia sebagai perkara rumus, sama juga dengan 1, 2, 3 tolak 3 Madam. Kali 31. Ya, cuba. Macam mana dapat 3.2? This is the equation 3.2. It is from 3. Oh, okay, We madam. put the baki ni, we put as a perkara rumus, yang lain kita bawa ke kanan. Oh, okay, madam. Okay. Okay. Thank you. So, welcome. So, after we get 3.2 punya equation, kita guna equation yang kedua. Yang kedua ni sama juga prosesnya. Kita nampak tak kat sini, 30 sebagai dia punya remainder, jadikan dia sebagai perkara rumus. Yang lain semua letak sebelah kanan. So, it is 2.1 punya equation. So, from 2.1 here, okay, we change our pen. Okay, we notice here, we get 30. And here, we get 30 also. Please put this 2.1 into 3.2 punya equation. Letak dia ke dalam 3.2. Okay, so first, we get 1 is equal to
31 minus 1 times, okay, is 30, right? Put all the value here inside 30 tu. It is 1, 2, 3 tolak 3 kali 31. Okay, here from question 3.2, we change 30 into this 2.1 punya value. Okay, so after this, so kita kena selesaikanlah equation ni. Jangan selesaikan, maksudnya jadikan dia sebagai 31 juga. Okay, macam ni. Maksud saya ialah apa? Ialah, okay, kat sini dia ialah 31 tolak, okay, 1 kali 1, 2, 3 ialah 1, 2, 3 jugalah kan. Okay, tolak 1, tolak 3, dia akan dapat tambah 3 kali 31. Okay, for here, kita tahu bahawa kita ada apa kat sini? 31, kat sini pun ada 31. So, equation ni kita dapat ialah sama juga dengan 2 ke? 3 campur 1 kat depan ni ialah 4, right? Kalau ada soalan tanya ya. Kalau tak faham, kat sini 4 kali 31. Okey, sebab kat sini perkali dia 31. So, ini ialah 31 juga. So, ada kat 1 kat depan. Okey, jadi 3 campur 1 ialah 4 tolak 1, 2, 3. And this is our equation daripada yang 3.2 tadi, dia jadi 3.3. Okay, this is our new equation 3.3. So now here 3.3, nampak tak kat dalam ni ada 31. So where can we get 31 daripada equation yang pertama? Maksudnya kita nak ambil dekat mana? Lepas kita ambil equation yang kedua 2.1 tadi. Okey, kita jadikan 2.1 daripada 2. Lepas tu kita ambil pula daripada equation yang pertama yang lepas tu. So dia ialah 31. So kat situ ialah daripada equation 1, jadikan dia 31 sama juga dengan berapa? 31 sama juga dengan 277, sorry. Dia ialah 277 tolak 2 kali 1, 2, 3. So sekarang ini ialah equation berapa? Dia daripada equation yang pertama tadi kan? Dia ialah equation 1.1. Here 1.1. Repeat the same process here. We repeat the same process. So I'm use the ni. Okay, so now it is 31, right? So change this 31. Put inside. From 1.1 put inside 3.3 punya equation. So sekarang kat situ kita akan dapat apa? 1 sama dengan 4 kali 31 ialah 4 kali semua dalam equation 1.1 tu. 4 kali 2, 7, 7 tolak 2 kali 1, 2, 3. Okey, tutup. Lepas tu tolak, ni kan 31. Tadi kita ganti 31 kan. So kat belakang ni ada lagi 1, 2, 3. Tolak 1, 2, 3. Okay, so now here we simplify this equation. We get what? Sama juga dengan okay, kita akan dapat 4 kali 2, 7. 7 tolak 4 kali 2 ialah 8. 8 kali 1, 2, 3. Lepas tu tolak 1, 2, 3. Okay. And the final one is what? 4 kali 2, 7, 7 tolak, okay, kat sini 1, 2, 3. Yang belakang ni pun 1, 2, 3. Bila kita ada tolak 8 kali 1, 2, 3 dengan tolak 1, 2, 3 ialah tolak 9 lah. Dia jadi tolak 9. 9 kali 1, 2, 3.
So this is the final answer. Okay, this is the final answer. We get the linear combination of this question. Okay, kita punya linear combination di dalam ni mesti last kali kita tahu bahawa dia ada 277 dan 123. Berapa kali 123? Maksudnya berapa kali 277? Lepas tu tambah ke tolak dengan 123 kali berapa untuk dapatkan dia 1. Dia punya, ini ialah dia punya tadi ialah GCD value, right? Okay, so this is the GCD and this is the combination of the pasangan yang kita cari tu. Dia darab berapa dan tambah atau tolak lagi satu punya number. Okay, so this is what we call the linear combination. Okay. Boleh? Ada soalan tak? Dia nak tahu faham ke tidak, ini memang saya suruh buat. Saya tak buat ni soalan ni, saya buat topik lain. But another lecturer will contribute this question. Saya rasa dia ambil soalan ni. Macam mana nak cari linear combination. Okay, so I put the final answer. Yang ni final answer yang macam tadilah jawapan dia. Okay, yang ni ialah linear combination dia ialah for number 2, linear combination dia ialah 1, 3, 9 sama juga dengan 46 kali 1, 5, 2, 9 tolak 5 kali 1, 4, 0, 3, 9. 1, 4, 0, 3, 9. Okay, for number 3. Okay, dia ialah 1 sama juga dengan, okay, yang belakang ni mesti GCD value dia yang kita dapat daripada atas ni. Okay, so dia ialah 1 kali 1, 1, 1, 1, 1 tolak 1 kali 1, 1, 1, 1. Okay, so number 4 ialah apa? Jawapan dia ialah number 4 ialah 3 sama juga dengan 3, 6, 1, 7 kali 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tolak 8, 2, 2 kali 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so for number 5, jawapannya ialah 1, 1, 1 sama juga dengan 2 kali 4, 4, 4 tolak 1 kali 7, 7, 7. Okay, for number 6 ialah 11 sama juga dengan 1, 3, 8 kali 1, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 1 tolak 59 kali 3, 1, 1, 3. Okay, this is the answer for number 6. Okay. So, ada soalan tak? Rasa okay tak? Yang ni memang nak tak nak memang kena buat exercise. Kalau rasa nak buat, sila buat sekarang lah. Maksudnya sampai yang maksudnya kalau ada soalan boleh saya ada dekat Webex ni. Maksudnya bagi tahu nanti saya open my Webex. Then kita tengok dekat mana yang kamu punya salah. Boleh? Untuk linear combination tu. Sebelum tu cari dulu Euclidean algorithm atas ni. So that we can continue with linear combination. Okay. Boleh?
Boleh. Okey, tadi Fakirah punya ni betul tak semua? Ada yang kena betulkan juga sikit-sikit. Ya, ada yang salah lah tu dekat equation tu. Sebab kita nak, saya pun kadang-kadang tersalah juga nak create dia new macam daripada 3 tu nak jadi 3.2, 3.3 tu kan kadang-kadang tersalah. Kita masukkan tu, kita Betul. ada careless. Okey. Kalau yang lain tu kalau nak buat sila buat. Tapi sebenarnya sampai petang ni saya pun tak ada kelas. Jadi kalau ada apa-apa yang sangkut dekat linear combination ke Euclidean algorithm ke, sila bagi tahu, kita boleh discuss dekat Webex ni lah. Sebab kenapa? Because if you already understand how to find prime factorization, GCD, LCM and problem 4, problem 5, then is enough for you to study for your midterm next week. Jadi kita boleh fokus dekat topik lain. Boleh tengok balik lecture 1, lecture 2, lecture 3, lecture 4. There is no lecture 5 in your midterm and lecture 6. Okay. It excluded lecture 5. Okay. So kita ada 5 lecture, kita ada 5 soalan. Setiap satu soalan tu 20 markah and it is subjective. Okay. So ada apa-apa pertanyaan tak sebelum kita habis? Reza ada angkat tangan ke apa ni? Okay, so here. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Thank you. Thank you, Madam. Hmm.